Assalamualaikum, salam sejahtera, salam makmur Johor. Baik, jadi anda kembali ke studio kami dalam Bual Bicara Nasional sempena pilihan raya negeri Johor. Dan kali ini sekali lagi kita bawa barisan mahasiswa dan anak muda sebab kita percaya dan kita mengikuti juga tema kita ataupun kita melihat pada hari ini keadaan politik kita setelah lulusnya undi 18, kita pasti peranan anak muda dalam politik negara sangat penting. Maka buah fikiran dan pendapat mereka perlu kita ketengahkan juga. Jadi bersama-sama saya di studio hari ini, 3 panel jejaka lah boleh kata. Hari ini yang gagah perkasa dan juga aktif dalam bukan saja bidang akademik tapi juga bidang politik negara. Jadi panel pertama kita, saya perkenalkan saudara Fayad, ahli UMNO siswa UiTM merangkap. Ini hebat orangnya. AJK Pemuda Bahagian Air Hitam. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih datang hari ini. Dan bersama-sama kita juga panel yang kedua, saudara Izzat Hakim. Ini pun hebat juga. Pengerusi UMNO siswa UKM merangkap. Dia merangkap tuan-tuan ya. AJK Pemuda Bahagian Semrong. Apa khabar? Sihat Baik. Dan kita ada panel ketiga, saudara Fakri Farabi, ahli UMNO siswa UKM. Datang dengan bos lain ni kiranya. Terima kasih datang. Terima kasih ketiga-tiga datang hari ini sudi meluangkan masa. Baik, seperti mana kita tahu pada 1 Mac 2022 yang lepas, Barisan Nasional telah pun melancarkan, kita dah tak cakap manifesto lah, kita kata ikhtiar lah, menandakan Barisan Nasional memang serius untuk membina masa depan Johor dengan keadaan yang stabil, dengan lebih holistik. Jadi itulah perkara yang berkisarkannya kita akan bincang pada hari ini. Baik, tanpa melengahkan masa, saya nak pergi kepada panel yang pertama. Ya, soalannya mungkin agak mudah lah saya rasa. Berkaitan dengan pilihan raya negeri Johor. Boleh Saya cuba. Jadi saya jual soalannya. Jadi pilihan raya negeri Johor ni, orang kata selalulah pihak-pihak di sebelah lagi satu tu yang sampai haramkan lah undi kita tu. Dia dah main-main dengan dalil balik belah sana. Mereka retorikkan kita ni bahawa Barisan Nasional dan juga UMNO yang ketika pembubaran tu kita yang memimpin, mereka retorikkan kita gila kuasa. Ni masalah mereka. Tapi apa pandangan saudara Fayad tentang mahasiswa kan? Kita mesti ada pandangan yang lain. Apa pandangan anda tentang tindakan Menteri Besar Johor pada ketika itu yang membubarkan Dewan Undangan Negeri Johor? Silakan. Baik, terima kasih saudara Firdaus. Sebelum tu, saudara Firdaus, sebelum pembubaran DUN itu sebenarnya, kita telah diterajui oleh Dato' Asni. Dato' Asni ini merupakan Ketua Perhubungan Negeri Johor, orang UMNO. Kita dah ada kuasa. Jadi kenapa kita nak kena buang kuasa yang ada untuk dapatkan kuasa yang baru? Sedangkan pada waktu itu kita memang sedang berkuasa. Itu adalah kepelikan di atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Dan segala tomahan yang hadir daripada pihak sebelah sana, kita boleh lihat sebagai perkara yang unik. Sebab kalau kita lihat di luar, di negara-negara luar, kebanyakan pembangkang mereka lebih gemar untuk adakan pilihan raya. Tetapi di Malaysia dan terkhususnya di negeri Johor, pembangkang takut untuk adakan pilihan raya. Kenapa? Biarlah menjadi persoalan kepada semua. Kita tinggalkan kepada semua. Jadi daripada sudut pandang seorang mahasiswa, saya rasakan tindakan Menteri Besar pada waktu itu adalah keputusan yang tepat. Kerana kita percaya rakyat lebih mengetahui siapa yang benar-benar bergerak dan bekerja untuk rakyat. Jadi pada waktu itu MD Johor membuat keputusan untuk pulangkan mandat kepada rakyat, untuk rakyat pilih kembali siapakah yang benar-benar layak, siapakah yang benar-benar stabil untuk mentadbir kerajaan negeri Johor dan memastikan kita terus maju ke hadapan, insya-Allah. Jadi saudara Fayad setuju bahawa UMNO dan Barisan Nasional bersikap gentleman bila datang pada keadaan melibatkan isu kuasa ni? Benar. Sebab saya percaya kalau orang asyik cakap UMNO macam ni, UMNO macam tu, kita tunjukkan, kita hantar terus. Kalau betul rakyat fikir UMNO ni memang teruk, buktikan dalam pilihan raya negeri kali ini. Tapi saya percaya keyakinan yang ada terhadap Barisan Nasional 100% menunjukkan kita mampu memastikan negeri Johor dibiru dacingkan, insya-Allah. Biru ori lah. Biru original, betul. Baik, terima kasih atas pandangan tu. Jadi memang pandangan secara holistik memang agak berbeza. Orang kata pandangannya kita melihat dia bukan daripada retorik semata-mata. Dan kita melihat misalnya tadi setuju bersama saya yang UMNO dan Barisan Nasional ni bersikap gentleman dalam bidang politik ni.
Kalau kita rasa dah sampai masanya kita perlu pulangkan mandat, kita pulangkan kepada rakyat. Dan itu yang berlaku di Johor. Dan kita harap nanti ia diterjemahkan di kertas undi untuk memastikan Johor mempunyai masa depan yang lebih cerah. Sebab Johor pernah jadi orang kata antara kuasa ekonomi terhebat dalam Malaysia. Dan sebabkan ketidakstabilan, runtuh semua. Right? Jadi saya terus ke panel yang kedua. Saudara Izzat Hakim. Hebat orangnya anak Johor pula tu. Kan? Jadi pada kali ini Barisan Nasional mengikut rentak yang sama seperti pilihan raya negeri sebelum ni, iaitu di Melaka, membawa tema kestabilan, tapi kali ini kestabilan masa depan. Jadi pendapat saudara Izzat, sejauh mana kita sedang memomokkan tentang kestabilan ni, sejauh mana kestabilan ni dapat menjamin masa depan ataupun kebaikan kerajaan negeri yang bakal terbentuk? Okey, baik. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diberikan. Jadi, kalau kita lihat pada konteks kestabilan itu sendiri, dalam sudut politik, ini adalah satu perkara yang perlu dicapai. Dalam mana-mana kerajaan sekalipun, kestabilan politik itu perlu dicapai supaya kita dapat lakukan dasar dan politik, dasar dan juga polisi. Maafkan saya, untuk rakyat dengan secara terus. Maknanya kalau kita lihat di peringkat nasional, kita lihat di peringkat nasional bahawa kedudukan sesebuah parti itu berada dalam keadaan goyah. Kerana tiada siapa yang mempunyai satu majoriti yang besar untuk melakukan sebarang dasar dan polisi yang boleh diubah untuk menjaga kebajikan rakyat. Dan begitu juga berlaku di Melaka dan juga begitu juga berlaku di Johor. Jadi di Melaka kita bawa tema kestabilan demi kemakmuran. Dan di Johor pula kita datang dengan satu tema kestabilan masa depan. Jadi kenapa kita lihat Barisan Nasional ni memainkan naratif kestabilan dan sebagainya? Kerana tanpa kestabilan, sesebuah negara itu tidak dapat bergerak dengan bebas. Tidak dapat bergerak ke arah kemajuan. Kerana segalanya perlulah melalui proses di Dewan Undangan Negeri. Dan apabila berlakunya ketidakstabilan politik dengan perbezaan mungkin 1-2 kursi dan sebagainya, itu menyukarkan lagi kerajaan untuk melakukan sebarang bantuan dan dasar sebagainya untuk membantu khususnya dalam kebajikan rakyat. Dan kita lihat bagaimana tragedi yang berlaku pada usul belanjawan Johor apabila berada di satu seri 27-27 sehingga speaker perlu membuat keputusan. Dan ini kita lihat bahawa satu cabaran untuk kerajaan pada ketika itu untuk melakukan sebarang usul dan sebagainya. Jadi dengan apa yang tadi saya setuju dengan saudara Fayyad, bahawa kita kembalikan semula mandat itu kepada rakyat. Kan apabila berlakunya ketidakstabilan politik dan sebagainya, boleh kita kata satu bencana lah dalam politik negara ini. Dan kita kembalikan mandat itu kepada rakyat, biar rakyat yang memilih siapa yang mereka mahukan. Dan Barisan Nasional jelas membawa satu tema kestabilan masa depan. Kerana dengan kestabilan kita boleh lakukan segalanya untuk rakyat. Dan dengan tema itu juga kita dapat lihat bahawa kita mempunyai satu tema yang solid. Kita mahukan kestabilan dan untuk masa depan negeri Johor sendiri. Berbeza dengan parti-parti yang lain, kita lihat bahawa tiada satu tema yang jelas untuk dibawa di negeri Johor. Dan begitu juga ingin saya sentuh bahawa kita di Barisan Nasional tetap dengan Tok Azmi sebagai Menteri Besar Johor. Jadi kat situ kita dapat lihat bahawa jelas Barisan Nasional meletakkan satu calon Menteri Besar yang pernah bekerja, pernah membuktikan sesuatu untuk rakyat negeri Johor. Ada pengalaman juga. Yes, betul. Dan berbeza dengan parti lain yang sampai sekarang kita tak dapat lihat siapa calon Menteri Besar. Kerana calon Menteri Besar ini juga memainkan peranan yang penting bagi rakyat untuk memilih siapakah yang akan menerajui negeri Johor ini. Macam saya sendiri selaku anak jati negeri Johor, lahir di Sembrong, saya mahukan negeri Johor ini ditadbir dengan satu parti yang mempunyai kestabilan. Tidak ada komponen-komponen yang bergaduh dan sebagainya macam kita lihat di Pakatan Harapan sebelum ini. Belum apa-apa dah berlanggar. Apabila bersatu umum keluar, semua dah goyang, kerajaan pun dah goyang, kestabilan pun dah tak ada. Di PRN Johor kita dapat lihat PKR bertanding dengan logo sendiri. Jadi di mana kebersatuan komponen-komponen mereka? Berbeza dengan Barisan Nasional apabila kita merunding, berbincang dengan parti komponen kita dan kita bahagikan kerusi dengan sama rata. Dan ini membuktikan bahawa Barisan Nasional bersedia untuk membawa naratif kestabilan itu sendiri. Kerana dengan kestabilan, kita dapat give back kepada rakyat. Dan saya harap rakyat negeri Johor dapat berikan mandat kepada Barisan Nasional untuk
mengembalikan kestabilan dalam politik khususnya di negeri Johor. Itu saja. Faham? Jadi maksudnya hari ni bila kita melihat kestabilan ni juga, kira adakah setuju yang bahawa pilihan raya negeri Johor ni merupakan satu medan untuk kita uji sama ada betul atau tidak kestabilan ni sangat penting. Sebab bila kita lihat di kerajaan persekutuan pula, di peringkat persekutuan, kestabilan ni kita lihat dia membawa kepada keadaan sampai 3 kali bertukar Perdana Menteri. Betul. Itu masalah dia. Jadi setuju atau tidak yang bahawa pilihan raya negeri Johor ini merupakan satu medan, orang kata ujian lah, untuk memastikan adakah ada beza atau tidak sama ada kerajaan tak stabil maupun stabil. Bagi saya, dia bukan satu medan uji kaji. Tapi ianya adalah satu medan yang kita tahu bahawa kuasa yang kita dapat ini adalah datang daripada rakyat. Dan apabila kita bergaduh di Dewan Undangan dan sebagainya berkenaan kau parti lain, aku parti lain dan sebagainya, sehingga kebajikan dan sebarang dasar dan polisi kepada rakyat itu tidak dapat dijalankan dengan baik. Boleh kita kata sibuk beli kerusi lah daripada sibuk jaga kebajikan rakyat. Jadi kita jadikan PRN ini sebagai satu medan yang kita serahkan. Kita serahkan kepada rakyat untuk pilih siapa pemimpin yang mereka nak di kawasan setempat, dan dalam masa yang sama macam saya cakap tadi, BN dah tunjukkan siapa calon menteri besar untuk menerajui negeri Johor ini. Dan kita tahu berapa banyak kejayaan-kejayaan Dato' Asni sendiri sepanjang mentadbir sebagai menteri besar. Dan bukan sahaja di peringkat persekutuan berlaku pertukaran ini. Di negeri Johor sendiri kita dapat selepas PRU14 3 kali tukar menteri besar. Kan daripada yang pertama yang PH ke PH. PH ke PH sehingga ke boleh kita kata kerajaan campuran lah. Sebab PN kan diharamnya kita pula. Tapi itu yang kita lihat bahawa ramai orang cakap gila kuasa contoh tadi dan sebagainya kan. Tidak, kita serahkan semula kuasa itu kepada rakyat. Dan rakyat berhak untuk memilih. Dan kita khususnya Barisan Nasional perlu buktikan kepada rakyat bahawa this is the best party untuk menerajui negeri Johor sendiri. Baik, faham? Baik, dan kemudian terima kasih atas pandangan tu. Kemudian kita beralih pula kepada panel ketiga kita. Saudara Farah. Jadi kita nak turn sikit, kita nak bercerita tentang manifesto pula. Manifesto ataupun kita panggil ikhtiar. Jadi 5 ikhtiar yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Jadi pada keadaan ini apa pandangan anda tentang kita sebelum ni ramai dah bercakap tentang bagaimana kita firm ataupun kita teguh dengan satu nama saja Menteri Besar Johor. Kita dah ada calon. Jadi kali ini Barisan Nasional menawarkan pula 5 ikhtiar. Ada bagi Perikatan Nasional pun dah membentangkan terlalu banyak, orang kata sampai 20 lebih inisiatif. Tapi kalau kita tengok dulu 10 janji 100 hari pun tak lepas. Itu dululah, itu dulu. Itu demo juga. Tapi kali ni saya rasa cukup sederhana, 5 ikhtiar. Jadi apa pandangan Saudara Farabi tentang perkara ini? Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Firdaus atas soalan yang diajukan. Jadi sebelum saya memberikan pandangan saya berkenaan dengan ikhtiar yang telah dibentangkan oleh calon Menteri Besar Johor, iaitu Dato' Asni, saya nak ceritakan dulu bahawa dahulunya saya juga penyokong tegar kepada parti Pakatan Harapan. Oh, ini satu reveal eksklusif. Tapi biasalah anak muda. Ya, saya juga macam saya termakan dengan janji manis yang ditawarkan, khususnya kepada manifesto yang ditawarkan kepada anak muda, iaitu mereka ingin memansuhkan PTPTN. Jadi siapa je tak termakan kalau orang kata janji manis tu janji yang mendatangkan kebaikan kepada diri bulan kita kan. Dan bintang lah. Bulan dan bintang lah senang orang kata. Jadi saya termakan dan saya ikut betul-betul. Saya menyokong tegar lah dengan Pakatan Harapan ni. Namun setelah mereka diberi mandat 22 bulan saya tunggu mana janji yang dia tawarkan kepada khusus kepada mahasiswa lah kan. Mana janji tu? Tak Tol ada di Simpang Renggam pun saya rasa tak boleh claim lagi kan sangat ni. Belum boleh, lambat lagi. Memang lambat. Okay, jadi itulah. Jadi bila saya dah sedar, saya terbangun dari mimpi kan. Walaupun sebelum ni saya mimpi indah kan. Tapi saya sedar mimpi untuk saya menjalani kehidupan yang lebih indah. Itu saya balik kepada Barisan Nasional. Yang mana kita tahu Barisan Nasional telah terbukti berapa puluh tahun? 61. Lebih 6 dekad. 60. Lebih 6 dekad lah. Kita telah memerintah negara Malaysia ni dengan baik. Jadi
saya sedar dan saya balik kepada Barisan Nasional dan saya ikutlah dengar apa yang mak ayah saya beritahu, iaitu kalau nak pilihlah parti yang menjanjikan kestabilan demi kemakmuran lah. Kembali ke pangkuan pendapat Ya, keluarga lah. kembali. Gitu. Kawan-kawan keluarga. Biasalah dulu anak muda kan, kita bercanggah ideologi dengan ibu bapa kan. Okay, jadi bila kita tengok 5 ikhtiar yang dibentangkan, maaf saya tengok boleh Boleh tak nak? lupa pula. Okey, jadi kalau tengok 5 matlamat utama yang dibentangkan oleh Datuk Asni, 5 matlamat ikhtiar oleh Barisan Nasional. Yang pertama, kemajuan ekonomi. Yang mana kita tengok ialah sebelum ni 2 tahun kita dilanda COVID-19, ekonomi kita macam mana merosot. Ketika itu pemerintahan Pakatan Harapan, sawit turun dan sebagainya, banyak menjejaskan ekonomi kita. Jadi ikhtiar yang dibawa oleh Barisan Nasional ni dekat Johor nak memajukan semula ekonomi, walaupun kita dah tahu dah semasa PKP sendiri ekonomi kat Johor ni telah dibangunkan dengan lebih awal. Jadi ikhtiar yang kedua ialah kesejahteraan rakyat, yang mana kita tahu dalam kita Mengejar ekonomi. dalam kita mengajar ekonomi tu Kena rakyat juga perlu dijaga. ya, betul. Maaf lupa Tak apa, faham. Okey, yang ketiga ni adalah ni yang menarikkan saya untuk bersama-sama dengan BN, iaitu orang muda Johor. Mana kita tahu sekarang ni Barisan Nasional telah apa orang kata, telah Lama memimpin lah. melakukan satu pembaharuan lah. Yang mana dulu kalau kita tahu Barisan Nasional ni menghantar calon yang berumur dan sebagainya, yang punya pengalaman banyak. Tapi sekarang kalau kita tengok calon-calon Barisan Nasional, ada juga yang daripada golongan orang muda. Jadi, Lagi muda dari muda. lebih muda dari muda. Yang kita tahu Itu yang muda pun penting. hantar orang yang puluhan tahun yang lebih lanjut umur kan. Saya rasa sebab tu kok muda salah baca bendera. Ya, betul. Betul, itulah. Dia keliru. Dia keliru. So nampak kat sini Barisan Nasional ni tidak mengedepikan orang muda, pandangan dan sebagainya lah. Jadi yang keempat, ikhtiar yang keempat adalah pentadbiran yang berintegriti. Ni lebih kepada pentadbiran yang lebih stabil lah. Yang orang kata lebih kukuh daripada pentadbiran sebelum ni. Dan yang terakhir adalah reformasi politik. Ni saya tak pandai nak ulas sangat sebab saya tak dapat tak faham sangat. Okay, jadi kalau pandangan saya berkenaan 5 ikhtiar yang ditawarkan ni, ia bukanlah satu janji yang sangat mendongak ke langit. Bukanlah terlalu bulan dan bintang lah. Orang kata bukan janji yang sangat mana. Tapi ia janji yang logik. Dan, Boleh dicapai. Boleh dicapai. Dan kalau kita nak cakap tu, janji yang Tak adalah manis sangat sampai kita boleh terpedaya. betul lah tu. So itulah pandangan saya kepada anak muda dan juga orang Johor semua, jangan lupa lah undi Barisan Nasional. Sebab saya dah cerita tadi kan, saya dulu penyokong tegar Pakatan Harapan satu parti tu, sebut ni kan. So saya berpatah balik untuk mengundi Barisan Nasional yang mak ayah saya suruh. Okay, tapi sebenarnya kalau tengok kenalan-kenalan kita lah, orang kata, ramai juga saya rasa yang termakan dengan dengan PTPTN-nya, tol lah, apalah. Yang di mana kalau kita rasa, kalau fikir logik akalnya, ini pun dah diberitahu oleh mantan Perdana Menteri pada ketika itu. Ya, betul. Secara logik akalnya perkara itu tak boleh berlaku. Betul. Tapi lah bulan bintang kan. Ya. Kalau kita kata nak bagi rumah free pun orang nak juga kan. Nak juga. Tapi sebagai seorang yang orang kata dah, kita tak tahu nak sebut bertaubat atau berhijrah. Kembali ke pangkal jalan. Tapi kita tak nak sebut terma-terma agama. Itu kerja di sebelah sana. Ya, betul. Sebagai seorang yang kembali ke pangkal jalan. Ya. Ke pangkal jalan lah. Saya rasa itu terma yang betul lah. Okay. Jadi ada tak perbezaan, orang kata pada ketika, kita lah sebagai mahasiswa, dalam konteks mahasiswa, ada tak perbezaan semasa Barisan Nasional memerintah dalam membela kesejahteraan mahasiswa, dan juga pada ketika Wak Ima, pada ketika 22 bulan Pakatan Harapan dan juga 17 bulan Perikatan Nasional itu, ada perbezaan tak dari segi kesejahteraan? Sebab kita membandingkan tentang di waktu kerajaan yang tidak stabil sehingga darurat dan lobby scheme of things semuanya, dengan keadaan kerajaan yang sangat stabil. Okey, baiklah. Kalau bagi pandangan saya, kalau macam sebelum
sebelumlah mandat tu diberi pada Pakatan Harapan setelah Barisan Nasional kalah masa PRU14. Sebelum PRU14 tu banyak orang kata Inisiatif. inisiatif yang kerajaan khususkan berikan kepada mahasiswa. Contohnya buku apa tu? 200 Voucher tu. buku. Voucher buku dan sebagainya. Banyak lagi lah. Kat debit. Faedah. Simpan lagi kat debit Kad ni. semua tu kan. Rindu je macam bila nak kuasa balik ni kan. So banyak kelebihan yang kerajaan bagi kepada mahasiswa. Tapi setelah mandat tu diberi kepada Pakatan Harapan, semua perkara tu dipotong. Kan? Semua perkara tu dimansuhkan dan sangat apa orang kata tak ada Apa-apa kelebihan. tak ada apa-apa kelebihan yang diberikan kepada mahasiswa. Tapi kita dapat RM30. Macam mana? RM30 tu naik motor pergi bank, cucuk Beli tilai. RM10 beli tilai habis. So macam tak banyak sangat lah. Tapi bersyukur lah juga kan. Alhamdulillah. Tapi tak cukup. So itulah banyak beza. Pada saya sendiri pun sebagai mahasiswa, saya lebih suka kepimpinan Barisan Nasional. Bukan sebab kita nakkan sesuatu. Tapi bila Barisan Nasional tu memimpin, kita nampak macam mana mereka menguruskan dan mereka membahagikan supaya semua merasakan nikmat ataupun apa kata faedah yang diberikan oleh kerajaan kalau Barisan Nasional lah memimpin. So tu saya rasa perbezaan dia lah. Tapi kalau kita lihat logik lah kita kata pada zaman kerajaan Barisan Nasional sepanjang 6 dekad memerintah. Saya pasti bukan saja UKM, saya rasa hampir semua universiti awam yang berada di negara kita ni hampir semuanya dibina atas inisiatif kerajaan Barisan Nasional. Daripada segi negeri-negerinya. Luar IMA banyak IPTS juga yang dikira pelaburan kepada kita. Sehingga ada universiti orang kata kalau masuk tu dia dah ada satu level yang baik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kerajaan Barisan Nasional pada ketika kita stabil dulu, kita memang membela mahasiswa. Tapi kita orang kata bila dah bertukar Pakatan Harapan tu kita dapatlah RM30. Bolehlah belanja sehari. Kita terasa sebenarnya, kita sebenarnya pada keadaan Barisan Nasional kita tidak pernah ataupun jarang untuk rasa secara terus masalah tu. Dan hari ini kita terasa terus. Tapi sebenarnya kalau saya rasa orang Johor mungkinlah kot dapat lebih sikit pada kerajaan zaman Pakatan Harapan sebab ada yang sampai botak kepala dia dapat tab. Seronok tengoknya. Tak tahulah. Wallahualam. Hanya retorik atau apa pun tak. Daerah mana tu? Daerah mana tu? Biarlah Muar rahsia. kan. Belah atas sikit. Saya ni daripada Perlis turun kan. Lalulah Muar ingat dapatlah. Tapi itulah dia. Sama ada retorik ataupun orang kata kestabilan yang ditawarkan itu keputusan di tangan anda. Yang mana satu anda nak. Jadi sebenarnya mahasiswa juga turut terkesan daripada ketidakstabilan politik hari ini. Tapi berkisar lagi dengan keadaan kestabilan dan juga manifestasi ataupun ikhtiar yang telah ditawarkan oleh Barisan Nasional. Saya kembali kepada panel yang pertama. Jadi pandangan anda pada keadaan ni orang kata tak dalam skrip. Tadi ada skrip. Ni orang kata pemikiran yang spontan. Kritis. Pada keadaan ni adakah anda rasa ikhtiar yang diberikan ni, orang kata ikhtiar ni dia macam general tapi sebenarnya dia detail dan juga dia pernah satu siri sembang kopi tu syumul, menyeluruh. Jadi anda rasa adakah janji atau ikhtiar yang diberikan dan ditawarkan oleh Barisan Nasional ini boleh membela kita sebagai mahasiswa sebenarnya? Yang pertamanya, saya suka penukaran daripada dulu kita dengar janji BN, sekarang ikhtiar yang ditawarkan oleh Kerajaan Negeri Johor. Bila janji, nanti kita takut tiba-tiba lepas ni keluar manifesto tu bukan kitab suci. Sudah. Tapi bila ikhtiar ni maksudnya Kerajaan Negeri Johor akan berusaha bersungguh-sungguh sedaya upaya untuk memastikan perkara itu tercapai. Dan dalam banyak-banyak manifesto tu, saya tertarik dengan satu. Orang muda Johor akan diberi peluang dan ruang daripada satu organisasi belia kepimpinan di bawah negeri Johor iaitu Dewan Muda Johor. Saya merupakan ahli Dewan Muda Johor. Saudara Izzat pun ahli Dewan Muda Johor. Yang di mana ahli Dewan Muda Johor ini akan diberi peluang dan ruang untuk menjadi calon. Sama ada di DUN ataupun di Parlimen. Itu seronok dan saya percaya ini merupakan satu ruang untuk memastikan belia yang ada pada hari ini apabila kita dicalonkan satu hari nanti dalam keadaan bersedia. Kita tak nak
Tiba-tiba umur 21 tahun jadi calon, kita tak pasti background dia macam mana dan adakah kalau dia menang dia berjaya memimpin. Kita tak nak perkara yang macam tu berlaku. Kita dah pernah ada menteri belia sukan yang tidak bersedia. Betul. Main PS4 dalam jabat. Pernah ada lah. Kita Pernah kisah ada, macam betul. tu. Jadi kita nampak di mana kerajaan negeri Johor dah sediakan platform dan juga sediakan peluang. Tinggal kita sebagai belia dan mahasiswa ini untuk ambil dan pilih. Jadi dengan cara macam tu, perkara yang perlu kita lakukan adalah kita pastikan Barisan Nasional mentadbir. Dan bila kita boleh create polisi baru, dasar yang baru, jadi mudah untuk mahasiswa, anak muda dan belia ini diberi ruang. Jadi saya percaya dengan adanya gerakan mahasiswa dan juga kerajaan negeri yang stabil, maka peredaran zaman tu jadi cantik lah orang cakap, tersusun dan kemas. Jadi kiranya Johor sekarang ni sedang membina satu orang kata nak turunkan kuasa kepada anak muda. Jadi proses ini sangat baiklah pada pandangan. Betul. Kerana kalau kita lihat, mungkin jika Barisan Nasional menang dan kita berjaya mencalonkan seorang ahli parlimen, mungkin kita boleh, orang kata apa, memupuk lebih ramai bakat-bakat kepimpinan daripada luar, dan terutamanya di negeri Johor lah, sebab kita nak pastikan tak perlu botak kepala, tak perlu tersasul dalam live, cukup kita tawarkan apa yang kita telah praktiskan selama ini kepada rakyat dan terutamanya datang daripada orang muda dengan membawa idea yang baru, insyaAllah. Baik, terima kasih atas pandangan dan saya bergerak pula kepada saudara Izzat sebagai orang kata rakan seperjuangan dalam UMNO Siswa sendiri. Kira dalam politik ni beliau agak lama lah, beliau dulu sebelum saya. Kalau ikut kan. Jadi pada keadaan sekarang, keadaan politik lah, kita terus politik dan mahasiswa. Pada keadaan sekarang, apa pandangan saudara Izzat tentang keadaan mahasiswa ini? Adakah mahasiswa dan juga mahasiswi lah, berperanan dalam memastikan ataupun ke arah pembentukan kerajaan yang stabil? Okey, baik. Maksudnya peranan mahasiswa, betul? Okey, kalau kita lihat, saya suka merujuk kepada negara Indonesia. Bila mana kalau kita lihat kuasa mahasiswa di sana itu, boleh saya katakan sangat besar. Kalau kita lihat reformasi 98 yang mendesak kerajaan pada ketika itu, semua datang daripada mahasiswa. Dan kalau kita lihat apa-apa segala dasar dan polisi yang kerajaan sana buat, yang orang cakap apa, tidak memihak kepada rakyat, akan ditentang oleh pihak oleh puak mahasiswa. Dan begitu juga di Malaysia, cuma dia tidak berapa radikal macam di Indonesia. Seperti kita tahu bahawa mahasiswa ni adalah pemimpin masa hadapan. Bila kita bercakap soal pemimpin, ianya adalah penggubal dasar dan polisi yang membentuk corak negara ni macam mana sepanjang pemerintahan. Dan kita lihat sekarang bahawa mahasiswa memainkan peranan bukan sahaja di dalam satu parti politik, tapi kita lihat sekarang banyak parti politik yang dah ada sayap-sayap mahasiswa, kita panggil sayap-sayap mahasiswa. Tetapi sejauh mana sesebuah parti itu memainkan peranan terhadap mahasiswa itu sendiri. Macam kita lihat, kita di UMNO Siswa, kita terlibat dalam pelbagai siri pilihan raya, kita turun ke ground bersama dengan jentera-jentera Barisan Nasional, kita bantu kempen dan sebagainya. Jadi kat situ kita dah buang satu pandangan orang terhadap bahawa mahasiswa ni dia nak duduk selesa, nak duduk di bilik aircon dan sebagainya. Tapi tidak, kita mahasiswa khususnya yang berada dalam dunia politik ini memang betul ingin bantu parti dan seterusnya ingin give back something kepada rakyat, ingin memberikan something kepada rakyat. Macam contoh kami hari ini berada di Johor, sebelum ini kita berada di Melaka, sebelum ini berada di Slim. Semuanya untuk turun bantu parti Barisan Nasional untuk memenangi pilihan raya. Macam saya cakap tadi, kenapa kita turun di Melaka lah, saya ambil di Melaka yang dah selesai. Kerana kita mahukan satu kestabilan. Itu yang kita nampak Barisan Nasional bawa tema kestabilan itu. Jadi kita nak kejar benda tu. Kita nak pastikan rakyat negeri Melaka dapat apa yang patut mereka dapat, iaitu kestabilan dalam kerajaan. Begitu juga di Johor. Jadi hari ini kami turun ke sini, kita bantu parti dan sebagainya. Jadi kat sini kita lihat bahawa mahasiswa juga berperanan dalam mencorakkan politik negara ini. Jadi lama kelamaan semakin ramai mahasiswa yang mula meminati bidang politik. Sebab kalau kita lihat sebelum ni, golongan-golongan muda lah, kita ambil orang-orang muda, banyak yang dah mula menyampah lah dengan politik ni kan.
Tapi bila kita tengok setahun dua kebelakangan ni, ramai yang mula ingin ambil tahu, macam contoh darurat. Sebelum ini ramai yang dah mula buat research macam mana darurat ni sah ke tak dan sebagainya. Jadi kat situ kita mahasiswa yang berada, boleh kita kata frontliner dalam parti ni, perlulah memainkan peranan untuk menarik lebih ramai mahasiswa untuk minat dalam politik. Kerana satu hari nanti batch kita ni lah yang akan memimpin negara. Kan kalau dalam batch kita ni tak ramai yang minat dengan politik, bagaimana dengan situasi politik 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang? Kita risau kalau ditaburkan lagi manifesto bulan bintang ni. Betul. Akan terpedaya lagi lah. Macam tadi saudara Fakri cakap. Jadi saya memang dia cakap sebelum ni memang saya fikir. Sebelum PRU 14. Pun sama juga. Pun sama juga. Balik ke pakai jalan juga. Macam kita tengok janji-janji dia dan sebagainya. Tapi apa yang menyebabkan saya berada di sini pada hari ini adalah yang pertama, bila kerajaan sebelum ini dah berikan bantuan dalam satu amount. Contoh bantuan BRIM 300,500, 700 dan sebagainya. Kita sebagai kerajaan yang baru, kalau kita tak nak stay kat amount tu, kalau kita tak nak tambah kat amount tu, kita stay kat amount tu. Tapi kenapa perlu jauh? Cut Jarak. terus. Yes, Kadang-kadang. cut. Kadang ada yang sampai pergi ke 100 macam RM30 tadi. Jauh tu diskaun dia tu. Saudara Firdaus cakap. Jadi bagi saya benda ni adalah satu perkara yang tak betul sebagai sebuah kerajaan. Dan kita lihat bagaimana janji-janji yang banyak yang tak dilaksanakan dan sebagainya dengan alasan yang bagi saya tak masuk akal. Jadi kita dapat lihat kat situ ramai yang ketika itu nak try, atau alasan nak try, kita try tukar 60 tahun dah PN merintah, kita try tukar PN dan sebagainya. Tapi bila kita dah try tukar tu, kita nampak bahawa memang mereka ni tidak bersedia untuk mentadbir negara ni. Jahanam negara ni mereka buat. Yeah, betul. Dengan huru-hara lah, 22 huru-hara macam-macam berlaku dari sudut perpaduan, dari sudut ekonomi, politik, agama dan sebagainya. Jadi slow-slow kita bawa flow kestabilan tu slow-slow, dan mungkin insya-Allah nanti mungkin PRU 15 kita akan bawa tema kestabilan juga untuk kita kembalikan semula, kita reset baliklah negara ni. Jadi sebenarnya kita kembali sikit kepada kestabilan. Sebenarnya kalau kita lihat Barisan Nasional seperti mana sebelum PRU, pada ketika PRU 14 pun kita dah menawarkan kepada rakyat tentang Barisan Nasional menjamin kepada kestabilan. Sebab apa? Kita dah boleh jangka. Jadi apa jangkaan saudara Izzat pada keadaan politik kita? Adakah keadaan politik kita akan, walau apa jadi sekalipun keadaan politik kita dinamik dah berubah, maka kestabilan itu suka dicapai, ataupun kita masih ada ruang dan peluang untuk memastikan kestabilan itu wujud? Kalau kita lihat kepada track record pilihan-pilihan raya kecil, pilihan raya negeri dan sebagainya, cerahlah peluang untuk kita Barisan Nasional. Macam di Melaka 21 kursi kita menang, dan kita lihat pun calon-calon kita ramai yang bekerja untuk rakyat, bekerja keras. Jadi jangkaan saya mungkin boleh kita kembalikan kestabilan politik dalam negara kita. Tapi mungkin ada sedikit cabaran apabila kita sentuh tentang undi 18. Itu mungkin cabaran bukan sahaja kepada kita Barisan Nasional, malah mungkin kepada semua parti. Kan di Johor juga sudah diaplikasikan undi 18 itu. Dan kita lihat bahawa penambahan di beberapa DUN, ada penambahan undi dan sebagainya. Kerana kita lihat bahawa boleh kita laksanakan undi 18, tapi pastikan kita buat perkara-perkara yang sepatutnya kita buat sebelum itu. Pendidikan politik dan sebagainya. Untuk kita well prepared kan remaja di negara kita ini, untuk mereka faham apa itu politik, apa itu pentadbiran negara sebelum mereka mengundi, dan mereka boleh memilih pemimpin yang betul-betul bekerja dan bukan hanya cakap kosong dan tampilkan wajah sahaja. Maksudnya kita nak, sebenarnya simple kata, kurangkan retorik, lebihkan kerja. Betul. Baik, jadi saya bergerak kepada panel ketiga kita pada hari ini. Dia cool-cool jap, soalan ni tak kebat sangat. Simple. Saya bawa kepada topik yang dibawa oleh saudara Izzat tadi, tentang kita kata kesedaran untuk kesedaran anak muda dalam bidang politik. Dalam keterdesakan ataupun orang kata nak keterhadapan seseorang dalam laman sosial. Semua orang boleh bersuara di laman sosial. Jadi ramai yang memilih untuk, kadang-kadang kita tengok tweet tu kan, ramai orang mengulas dan sebagainya. Tetapi ramai di antara mereka ni yang kadang-kadang buat palatau. Jadi rasanya kan, adakah perangai palatau ni, kan, perangai yang buat-buat tahu ni, kadang-kadang mereka duk tulis Barisan Nasional lah,
tentang kluster mahkamah lah, walhal kita mencalon tak ada kluster mahkamah pun, kan? Adakah perkara ni secara tidak langsung akan menjejaskan kestabilan dan keharmonian dalam politik negara? Okey, baik. Terima kasih. Jadi, pada pandangan saya lah, kalau dalam surrounding saya, rakan-rakan saya tu sama dengan saya juga. Rakan-rakan saya pun mereka tidak ingin ambil tahu pasal politik. Tapi apabila sejak Tun Mahathir meletakkan jawatan dan sebagainya, politik Malaysia ni jadi semakin rumit dan agak agak unik kan orang Banyak fasa-fasa perlembagaan ya, ni betul. saya tengok balik. Kita tak pernah tahu pun dulu mengajar Ya, kita betul. tengok kalau STP kan. Sejarah pun kadang-kadang tak tengok je kan. So bila benda tu berlaku, semua macam nak ambil tahu walaupun just baca kat Twitter semua. So kalau macam Firdaus kata tadi, dekat Twitter ramai yang peletau semua. So bila anak muda baca, boleh Mengubah lanskap politik. Kalau pada sebelum ni lah yang menyebabkan Barisan Nasional kalah teruk semasa PRU14 adalah sebab mesej-mesej yang disampaikan dekat laman media lah, laman sosial kan. So yang katanya pemimpin Barisan Nasional ramai yang Korup rasuah dan lah sebagainya. semua dan sebagainya. So pandangan saya kalau macam adanya orang-orang yang peletau kat Twitter dan TikTok sebagainya, maybe dia akan boleh menyebabkan anak muda ataupun orang yang baca tu akan Tak dapat kebenaran. Tak tak dapat fakta. Ya, betul. So dia akan menjejaskan lah politik dalam Di Malaysia. akhirnya nanti dia akan jadi politik fitnah juga. Ya, betul. Betul. Politik fitnah. Jadi terima kasih atas pandangan. Jadi secara jujurnya kita dah sampai di penghujung. Sebenarnya kalau nak cerita kita nak buat part banyak sebenarnya kan. Tapi susahlah sikit. Tak dapat quorum kita kan. Jadi di akhir ini kita nak melihat ringkasan atau perumusan yang kita melihat. Temanya kita sedang berkisar tentang manifesto ikhtiar, manifesto Barisan Nasional dan juga kestabilan. Jadi saya mulakan dengan panel pertama kita, ringkasan, tepat dan padat. Baik. Bagi saya, dalam perbincangan malam ni, kita banyak sentuh isu mahasiswa, belia dan anak muda. Kita nak hari ni parti yang bukan hanya menggunakan muda itu sekadar nama. Tapi kita nak parti yang betul-betul membela anak muda dan menjaga kebajikan mahasiswa. Jadi secara dasarnya, berdasarkan Barisan Nasional punya manifesto dan sebagainya, kita nampak bahawasanya Barisan Nasional sedang menengahkan anak muda ini sebagai persediaan untuk masa hadapan. Jadi kalau kita nakkan betul-betul anak muda ini diberi peluang, diberi ruang, jadi kita undilah Barisan Nasional. Sebab dalam banyak parti, kita boleh lihat mereka punya janji, mereka punya manifesto dan sebagainya. Barisan Nasional lah yang lebih mengutamakan anak muda daripada pelbagai sudut. Kerana mereka percaya orang muda Johor inilah akan menjadi muka dan masa depan negeri Johor pada masa akan datang. Jadi terima kasih dan kemudian saya beralih kepada panel kedua kita, ringkasan. Okey, ringkasan yang saya boleh buat pada hari ini adalah kita anak muda khususnya 18 ke 21 tahun lah yang baru first time jadi pengundi, pilihlah parti yang ada kestabilan. Jangan pilih parti yang berebut kerusi seperti yang berlaku di Don Lakin. Belum pilihan raya kita belanggar. Belum pilihan raya lagi dah dah gaduh. Parti yang kita kata daripada Sabah tiba-tiba datang di PRN Johor. Dia macam tiba tapi tak apalah. Parti yang menawarkan muda sebagai temanya, tapi kalau kita lihat pun calon termuda salah seorangnya daripada kita, daripada Barisan Nasional, Didun Mengkibul kalau tak silap saya. Jadi pilihlah satu parti yang jelas ada tuju, yang mempunyai track record yang baik, bukannya parti yang bergaduh sama sendiri walaupun di bawah satu bendera. Pilihlah parti yang baik, parti yang boleh merajui negeri Johor ini dengan lebih baik kerana segalanya demi kestabilan masa depan. Baik, itu ringkasan daripada saudara Izzat dan kemudian kepada panel ketiga kita. Ringkasan.
Okey, baik. Ringkasan daripada saya tak panjang. Ada ringkasan lah kan. Okey. Jadi dia lebih kepada harapan lah. Jadi saya mengharap daripada saya kepada ibu bapa yang di rumah yang mempunyai anak daripada umur 18 yang boleh mengundi lah. Untuk tahun ni yang dah boleh start mengundi, ajaklah anak-anak, ibu-ibu, ayah-ayah semua untuk mengundi Barisan Nasional. Semuanya kerana apa? Kerana kestabilan masa depan negara kita. Di BN. Baik, itu dia tadi. Jadi kalau kita dapat lihat alam ni macam-macam, kita lihat macam-macam pandangan, kupasan yang dilihat, dan kita dah tengok bagaimana kita dah ada orang yang dah balik ke pangkal jalan pun ke Barisan Nasional. Jadi persoalan dia, anak-anak muda yang dah kena, orang kata kena kencing hidup dengan Pakatan Harapan dulu, pada 12 Mac inilah anda boleh balik ke pangkal jalan. Masih ada peluang dan ruang. Masih ada peluang. Jadi sekali lagi saya tegaskan dan saya seru rakyat negeri Johor, kata bangsa Johor lah. Anda penentu kepada masa depan negara juga. Kita nak lihat bagaimana kestabilan ini boleh dijana ataupun dibuat di Johor ini melalui pilihan raya negeri Johor ini. Jadi ini peluang anda. Anda diberikan kesempatan untuk memilih kerajaan anda semula pada 12 Mac ini. Turun beramai-ramai, ikuti SOP yang ada. Sebenarnya pandemik ni, sebenarnya pandemik saya raya. Dia disebabkan pandemik COVID-19, ikuti SOP tetapi tunaikan tanggungjawab anda demi masa depan Johor yang stabil. Kata kita punya moto, stabilan masa depan. Jadi itulah dia. Terima kasih banyak-banyak kepada ketiga panel kita sudi datang hari ini dalam kesibukan berkempen. Mereka juga antara salah satu jentera yang kuat bekerja juga siang dan malam. Sebab apa? Kita tak nak kerajaan Johor ini tumbang disebabkan ketidakstabilan. Kita nak Barisan Nasional untuk dengan pengalaman kita untuk memastikan keutuhan dan juga kekuatan negeri ini. Jadi daripada Komunikasi Barisan Nasional, terima kasih kepada anda semua yang menonton. Jadi kami akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.